Tak kenal maka tak cinta. Itulah perumpamaan masyarakat Melayu yang sering digunakan bagi menggambarkan betapa pentingnya untuk kita mengenali seseorang itu terlebih dahulu sebelum kita membuat sebarang spekulasi dan kesimpulan terhadap individu tersebut. Tapi, apakah berkaitannya dengan topik pembentangan kumpulan kami akan saya kongsikan sebentar nanti. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukuri bin Tazin, yang mana saya akan mewakili rakan-rakan saya yang lain iaitu Puan Siti Sarah binti Hussein dan juga Puan Kuan Sek Kiau, yang mana kami merupakan pelajar dari Universiti Utara Malaysia, kumpulan I Kuching. Jadi di sini, kumpulan kami akan menyentuh tentang satu teori yang boleh dikatakan begitu dekat dengan kehidupan harian kita, iaitu teori penembusan sosial. Apakah itu teori penembusan sosial? Sebenarnya teori penembusan sosial ini merupakan salah satu teori komunikasi yang terdapat di bawah teori interpersonal yang melibatkan proses komunikasi antara individu. Jikalau kita melihat dengan lebih terperinci lagi, sebenarnya teori penembusan sosial merupakan proses interpersonal antara dua individu yang mencakupi proses perkembangan perhubungan daripada satu tahap ke satu tahap fasa yang berbeza. Macik bawang? Tak, bukan macik bawang, tapi analogi bawang. Apa yang menarik mengenai teori penembusan sosial yang diperkenalkan oleh dua orang ahli psikologi Amerika Syarikat, iaitu Erwin Altman dan Demis Taylor ini, ia mengambil analogi penembusan lapisan bawang sebagai metafor dalam memperjelaskan perkembangan hubungan antara dua individu dalam tahap fasa perkenalan. Bagi mengenali analogi bawang secara lebih ringkas, sebenarnya personaliti manusia ini boleh diibaratkan seperti lapisan-lapisan kulit bawang yang mempunyai lapisan nipis di luar dan seterusnya lapisan-lapisan dalam yang lebih tebal. Untuk itu, bagi memahami personaliti seseorang itu, kita haruslah mengenali sifat luarannya terlebih dahulu dan seterusnya ke lapisan-lapisan ataupun sifat dalaman yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi melihat konteks andaian teori penembusan sosial, sebenarnya ia dibimbing oleh 4 andaian, iaitu menerangkan bahawa hubungan interpersonal merupakan sesuatu yang sistematik dan boleh diramal. Antara andaian-andaian tersebut adalah andaian yang pertama, andaian yang kedua, andaian yang ketiga, dan andaian yang keempat. Bagi memahami teori penembusan sosial dalam konteks pengendalian isu dan perkaitannya dengan realiti semasa, beberapa aspek dan komponen harus diambil kira seperti aspek keluasan, aspek kedalaman dan juga aspek kos dan ganjaran. Bagi melihat konteks kritikan dalam teori penembusan sosial pula, sebenarnya wujud kemungkinan perhubungan yang terjalin antara individu melalui proses perkongsian maklumat yang tidak telus dan jujur. Situasi ini sering terjadi dalam perhubungan yang terjalin di atas tiket teknologi atas talian seperti WeChat, Facebook, Omi dan pelbagai lagi. Oleh kerana sifat teori itu sentiasa dianalisis dan diuji, maka teori penembusan sosial ini mempunyai paradigma yang tersendiri. Ia mengikut kesesuaian dan tingkah laku manusia semasa. Sekarang mengambil contoh situasi komunikasi yang begitu dekat dengan negara kita Malaysia adalah kisah dua figura terkenal yang melibatkan seorang penyampai berita TV tempatan dan seorang kerabat diraja dari luar negara. Apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah melalui teori penembusan sosial ini mampu membantu kita untuk melihat pola perkembangan hubungan yang signifikan dari aspek hubungan interpersonal yang dianalogikan dari teori lapisan bawang. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menjadi faktor penting di sini adalah nilai kepercayaan kita dan juga individu lain yang merupakan teras dalam perhubungan antara kita manusia. Nilai kepercayaan tersebut haruslah dipelihara dan dijaga kerana merupakan kunci utama dalam mewujudkan hubungan yang harmoni dan sempurna. Untuk itu, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.